Okey, selamat datang ke kelas geografi. Hari ini kita akan tengok bab 4 iaitu tumbuh-tumbuhan semula jadi di Malaysia. Kalau bab 3 kita nak tengok tumbuhan-tumbuhan semula jadi di dunia. Sekarang kita nak tengok di Malaysia. Okey. Yang pertama sekali kita nak tengok apakah jenis dan taburan tumbuh-tumbuhan semula jadi yang ada di Malaysia. Yang kedua, kita nak tengok apakah kepentingan tumbuh-tumbuhan ini kepada manusia dan apakah tindakan ataupun kegiatan manusia yang memberi kesan terhadap tumbuh-tumbuhan ini. Okey. Yang pertama, okey, apa yang akan anda pelajari macam cikgu sebut tadi, kita akan kenal pasti jenis dan juga taburan. Yang kedua, kita akan menghuraikan faktor yang mempengaruhi jenis dan taburan tumbuh-tumbuhan semula jadi. Yang ketiga, menjelaskan melalui contoh kepentingan tumbuh-tumbuhan semula jadi di Malaysia. Dan seterusnya, merumuskan kesan kegiatan manusia terhadap tumbuh-tumbuhan semula jadi di Malaysia. Okey, kita tengok 4.1 dulu. Okey, jenis dan taburan tumbuhan-tumbuhan semula jadi di Malaysia. Kita di Malaysia, seperti yang kamu dah belajar, kita adalah iklim khatulistiwa yang panas dan lembap sepanjang tahun. Dia menggalakkan pertumbuhan pelbagai jenis tumbuh-tumbuhan semula jadi di Malaysia. Yang pertama, kita nak tengok, kita ada hutan hujan tropika. Okey, hutan hujan tropika iaitu di Banjaran Titiwangsa yang kita, bila cikgu minta kamu pandang luar, pemandangan luar sekolah kita akan nampak dari jauh pemandangan Banjaran Titiwangsa. Kemudian, yang kedua ialah kita ada hutan pantai. Ini ialah di Dungun lah. Okey, kemudian kita ada yang ketiga iaitu hutan paya air masin. Hutan paya air masin ni dia dipengaruhi oleh air laut lah. Okey, di Laut Matang, Perak. Kemudian kita ada hutan paya air tawar. Ini disebabkan oleh air sungai. Okey. Inilah lokasinya. Sekejap lagi cikgu akan terangkan macam mana kita nak tengok peta ni. Sebab sebelah lagi di bawah ni. Okey. Kemudian kita dah tengok tadi ada 3, 4. Sekarang kita nak tengok kelima. Okey, kelima ialah hutan gunung. Ini ialah hutan gunung di Taman Negara Gunung Mulu di Sarawak. Okey, hutan pantai tadi kita dah terangkan dekat sini. So, kita ada 5 jenis. Okey. Untuk tengok buku, kalau kamu ada buku teks, sekarang ada murid yang tak dapat kan? Sebab buku tak cukup. Yang warna hijau ini, okey, hijau ialah hutan hujan tropika. Semua yang hijau ni lah. Kemudian yang warna coklat ni ialah hutan gunung. Okey, kalau kita tengok di Sarawak dan Sabah banyak hutan gunung. Okey, berbanding di semenanjung Malaysia kita hanya ada sedikit kawasan hutan gunung. Kemudian hutan paya air tawar. Okey, yang warna oranye ni. Okey. Di atas pun sama. Seterusnya hutan paya air masin warna biru. Okey, dekat Sabah Sarawak kita, warna purple. Sabah Sarawak kita boleh nampak berhampiran pinggir pantai ni ada kawasan hutan paya air masin. Okey. Okey, sama juga dekat sini. Okey. Seterusnya kita ada hutan pantai di pinggir pantai juga. Okey, hutan pantai ni warnanya biru. Di Sabah Sarawak kita tak nampak warna biru. Berbanding di Semenanjung kita ada di Johor. Okey, Kelantan dan Terengganu. Okey, sebahagian di Selangor. Okey. Seterusnya yang warna kuning tu ialah kawasan yang telah diterokai. Maksudnya dekat sinilah kita bina rumah. Kita dah bina kilang. Maksudnya kita dah buat sesuatu lah dengan kawasan ini. Dah tak ada hutan. Okey. Sekarang kita buat soalan ni.
Dia nak 2 contoh kawasan lain yang ditutupi oleh hutan hujan tropika. Dia tak nak contoh yang dia dah sebut dalam buku ni. So, kamu kena cari internet lah. Banyak lagi sebenarnya. Kemudian, namakan 2 banjaran yang ditutupi oleh hutan gunung. Kita ada banyak banjaran. Boleh cari. Form 1 kamu dah belajar. Okey. Untuk yang ni, imbas gambar AR ini. Okey, kamu boleh try dekat rumah. Not bad. Dia punya ilusi. Nanti try. Okey, yang pertama kita nak tengok ialah hutan hujan tropika. Okey, hutan hujan tropika dia dibahagikan kepada 4 lapisan hutan. Okey, lapisan pertama ialah lantai hutan, lapisan kedua ialah lapisan tengah. Okey, kemudian lapisan ketiga ialah lapisan kanopi. Dan seterusnya lapisan keempat ialah renjong ataupun emergent. Okey, lapisan kanopi ni sebab kamu tengok dekat area sini dia seperti kanopi yang melitupi, yang menutupi kawasan hutan. Okey, kita tengok. Okey, nombor-nombor di sini ialah ketinggian pokok lah. Okey. Kalau dekat lapisan lantai hutan ni, ketinggian pokok dia maksimum pun boleh pergi sampai 10 meter. Okey. Kalau di renjong tu sampai 50 meter. Okey, kita tengok 4 jenis lapisan hutan. Hutan hujan tropika. Okey, lantai hutan. Okey. Ketinggian pokok kurang dari 10 meter. Tumbuh-tumbuhan jarang kerana kurang mendapat cahaya matahari. Kalau kita tengok, kalau kata kita ada matahari di sini sekalipun. Okey. Kat bawah ni cahaya matahari tak sampai. Sebab tu tumbuhan dia sedikit. Okey. Kemudian dilitupi oleh daun kering dan dahan reput. Terdapat tumbuh-tumbuhan saprofit yang hidup memakan bahan reput. Okey, maksudnya dia tumbuh di dahan ataupun ranting pokok ataupun pokok yang dah tumbang, dia tumbuh dekat sana lah. Okey, kat area sini, kat bawah ni. Okey, sekarang yang kedua kita nak tengok ialah lapisan tengah. Okey, ketinggian pokok di antara 10 hingga 20 meter. Ada sini 10 hingga 20 meter. Pokok-pokoknya kecil, terdapat tumbuhan epifit yang menumpang di atas pokok lain. Okey, dia tumbuh menjala di kawasan ni, pokok-pokok tersebut. Terdapat juga tumbuhan-tumbuhan parasit yang memanjat pokok lain untuk mendapatkan air, garam, mineral dari pokok-pokok tersebut. Okey, pokok menjala lah. Okey, kemudian yang ketiga. Okay, yang ketiga ialah lapisan kanopi. Okey, ataupun dikenali sebagai silara. Ketinggian pokok di antara 20 hingga 40 meter. Dari sini. Okey, lapisan pelindung cahaya matahari daripada menembusi lantai hutan. So, pokok-pokok ni dia akan menyebabkan lantai hutan ni redup. Dan seterusnya yang keempat ialah lapisan renjong. Lapisan di atas ni lah paling tinggi. Okey, ketinggian pokok di antara 40 hingga 50 meter. Pokok berkayu keras dan tumbuh rapat-rapat. Batangnya lurus dan tinggi untuk mendapatkan cahaya matahari. Kita tengok. Okey, ciri-ciri pokoknya. Okey. Ini untuk hutan hujan tropika. Kita nak tengok seterusnya yang kedua. Hutan pantai. Okey. Hutan pantai tumbuh di kawasan pantai yang berpasir. Jenis-jenis pokok terdapat di kawasan ini adalah seperti pokok ru. Okey, ni pokok ru. Okey, tapak kuda. Tapak kuda. Kemudian pokok renek, pokok yang rendah lah maksudnya, mengkuang.
Cemerlang laut, nanti kamu boleh cari. Bintang laut, kelab jambu laut dan pokok kelapa. Ini yang kita biasa nampak dekat pantai lah, pokok kelapa. Okey, pokok-pokok yang terdapat di sepanjang pantai mempunyai ketinggian yang berbeza-beza. So, kamu boleh tengok. Pokok ni renek. Lepas tu, yang ni sederhana tinggi. Lepas tu, renek. Yang ni sederhana, pokok kelapa tinggilah. Okey. Pokok-pokok yang terdapat di sepanjang pantai mempunyai ketinggian berbeza-beza. Kemudian, pokok ru tumbuh tinggi sehingga 40 meter, mempunyai batang yang lurus, tinggi dan berbentuk silinder. Bentuk silinder macam ni lah. Okey. Tumbuh-tumbuhan menjala seperti tapak kuda sesuai hidup di pantai berpasir. Profil hutan pantai di bawah menunjukkan perbezaan tumbuh-tumbuhan semula jadi mengikut jarak dari laut. Okey. Inilah profil hutannya. Dia mula dengan pokok tapak kuda di kawasan berpasir. Kemudian ru makin ke dalam, kita boleh nampak ada pokok kelapa. Okey, sekarang yang ketiga kita nak tengok ialah hutan pantai air tawar. Okey, hutan pantai air tawar dia ada di kawasan yang ada orang kata sungai. Okey, terdapat di kawasan bersaliran buruk. Maksud bersaliran buruk ini, tempat ni dia bertakung air. Yang sering ditenggelami air, khususnya air sungai dan tasik. Antara jenis pokok yang tumbuh di hutan ini ialah mengkuang, mesawa paya, meranti paya dan kempas. Terdapat juga pokok-pokok berkayu keras dan batangnya besar, lurus dan tinggi yang tumbuh secara bercampur aduk rapat-rapat dan tidak mempunyai dahan di bahagian bawahnya. Okey. Biasa dekat kawasan ini kita bahagikan kepada 3 lapisan. Okey. Yang ni dalam buku teks kamu boleh nampak lah. Kat buku cikgu dah tak nampak dah, tak tahu kenapa. Okey, kita tengok lapisan A ialah pokok renek. Okey, pokok renek jarang kerana kurang cahaya matahari. Lantai hutan dibanjiri air pada musim hujan. Lapisan tengah, pokok saiz kecil dan sederhana. Kanopi ialah pokok berkayu keras dan tinggi, membentuk kanopi yang tidak sejajar. Maksudnya tinggi rendah pokok tu tak samalah. Okey, yang ni dia bagi contoh pokok bintago laut bersaiz sederhana besar, tidak berbanis dan lazim berdahan rendah. Batang pokok ini pula berwarna kelabu kuning langsat manakala kulit dalamnya berlapis-lapis dan bergetah kuning. Pokok ini menghasilkan buah yang bersegi, tulang belakang, daun yang tajam dan berbunga warna putih. Inilah. Okey. Ini untuk hutan paya air tawar. Kemudian kita ada hutan paya air masin. Okey. Hutan ini banyak terdapat di kawasan pinggir laut yang bersaliran buruk. Okey, berlumpur, terlindung tetapi ditenggelami air laut semasa air pasang. Ditumbuhi pokok bakau, nipah, lenggadai, tumu merah, paku pakis, gelam, ramin, jongkong dan nibung. Tumbuh-tumbuhan berbeza mengikut jarak dari laut. So, tengok ni dekat dengan laut ialah pokok bakau. Naik ke atas sedikit pokok nipah, paku pakis laut dan pokok nibung lah. Okey. Jenis akar dia, kalau yang tadi cikgu lupa terangkan, jenis akar di kawasan hutan paya air tawar, kita ada akar udara. Okey, akar udara iaitu pokok bintago laut. Kemudian akar Piomatophoa. Okey, itu pokok perupuk. Dia membantu menyerap oksigen lah. Okey, akar bane, meranti paya. Kemudian akar jangkang iaitu pokok kelat dan membula, menyokong pokok daripada mudah tumbang di kawasan yang menakung air. Okey, sekarang kita nak tengok yang ni pula. Akar pokok dia ada 2 jenis untuk kawasan paya air masin. Okey, akar ceracak dan akar jangkang. Akar ceracak, akar dia menegak. Okey, akar jangkang
Okey, dia seperti kon bertegak. Okey. Okey, akar ceracak ni ialah jenis bakau api-api dan perepat, berfungsi untuk pernafasan, kekurangan oksigen kerana didalamai air masin. Okey, keluar menegak dari tanah lumpur. So kamu boleh tengok akar ceracak. Manakala untuk akar jangkang ialah bakau kurap dan bakau minyak, tumbuh di kawasan bahagian pangkal batang pokok, masuk ke dalam lumpur, menyerap udara ketika air pasang, menyokong pokok daripada mudah tumbang. Ini akar jangkang lah. Okey, seterusnya kita dah habis ketiga, keempat dan kelima, iaitu hutan gunung. Okey, gambar ni cikgu rasa semua kenal, pokok rafflesia. Okey, pokok ni baunya sangat kuat dan lalat suka. So kamu boleh imagine lah bau pokok dia macam mana kan. Okey, terdapat di kawasan tanah tinggi melebihi 1,200 meter dari aras laut. Maksudnya di sini, kalau sini ialah air laut, okey, dia ukur ketinggian dari paras air laut sampai sini. Daripada point A ke B ni, ketinggian di sini ialah 1,200 meter. Dan ke atas baru dia kira sebagai hutan gunung. Okey. Jenis tumbuh-tumbuhan semula jadi adalah berbeza mengikut ketinggian. Tumbuh-tumbuhan akan mengadaptasi dengan suhu dan kesuburan tanah. Seperti kamu tahu, semakin tinggi satu kawasan, semakin sejuk. Okey, kita tengok. Dia bahagikan hutan gunung ini. Okey, daripada ketinggian 1,200 mm. Okey, kawasan ini disebut sebagai hutan montane bawah daripada 1,800. Okey, daripada 1,800 sampai 2,900 ialah hutan montane atas. 2,900 hingga 3,500 ialah tumbuhan hampir alpine. Dan melebihi 3,500 ialah tumbuhan alpine. Okey, kita tengok hutan montane bawah. Dikenali sebagai hutan daun luruh. Ketinggian pokok di antara 15 meter hingga 33 meter. Kita ada pokok oat, laurel, tumbuh-tumbuhan epifik seperti orkid dan paku langsuya. Okey. Kemudian untuk hutan montane atas terdapat pokok-pokok daun tirus. Kebanyakan pokok adalah rendah. Okey. Kamu boleh tengok. Okey. Kemudian ketinggian pokok di antara 1.5 meter hingga 18 meter. Hanya terdapat satu lapisan hutan sahaja, lantai hutan lembap dan ditumbuhi oleh lumut. Okey, dia ada pokok pine, spruce, gelam gunung, tumbuh-tumbuhan epifik seperti lichen dan lumut, bunga rafflesia, periuk kera dan pokok rhododendron. Okey, seterusnya pada pertumbuhan hampir alpine, terdapat hutan campur jenis pokok bantut dan rumput. Pokok-pokok redneck conifer, rumput jenis low buttercup, Bornean eyebright, Rex senecio dan periuk kera. Okey, kemudian untuk tumbuhan alpine melebihi 3,500 meter, terdapat tumbuhan redneck dan lumut, iaitu orchid dan lumut lah. Okey, so kita just stop sampai sini. Cikgu nak kamu hafal ada 5 hutan yang kita dah belajar. Okey, daripada salah satu tu dia terbahagi pada 2, iaitu hutan paya, paya air tawar dan paya air masin. Okey, sekarang yang ni cikgu akan ajar pada kelas berikutnya. Okey, nak tengok latihan ni. Kamu ni bukan rajin sangat buat latihan. Kenalah bagi buat juga kan. Okey, kamu buat yang ni dulu. Ada 2 latihan. Tadi 1, ini ialah latihan 2. Okey, soalan 1 dan soalan 2. Kemudian boleh photostat. Okey, lepas tu nanti buku kerja cikgu akan bincang juga minggu depan. So kita akan jumpa pada kelas minggu depan. Kalau ada soalan boleh tanya dalam group. Okay, thank you. Bye.